Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamira Sufri. Berikut paparan utama berita Parlimen malam ini. Akta baharu bela nasib mangsa jenayah penipuan cyber perlu digubal. Kerajaan dalam fasa akhir rundingan peroleh vaksin COVID-19. Sebelum berita dimulakan, kami mengucapkan takziah kepada ahli keluarga ahli Parlimen Gerik, Datuk Hasbullah Osman. Allahyarham meninggal dunia akibat sakit jantung petang tadi. Datuk Hasbullah, 63 tahun, yang juga Ketua UMNO bahagian Gerik, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Raub Pahang. Allahyarham pernah menjadi setiausaha politik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Mei lalu, Datuk Hasbullah dilantik sebagai pengerusi syarikat perumahan negara Berhad. Kerajaan disaran menggubal satu akta keselamatan cyber bagi membela nasib mangsa-mangsa kes penipuan atau skam termasuk jenayah cyber. Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Nur Omar yang mencadangkan perkara itu ketika membahaskan RUU Perbekalan 2021 menjelaskan hampir setiap tahun kes berkaitan jenayah itu terus meningkat. Kita lihat ada yang sampai bunuh diri pun ada kerana menjadi mangsa skamer ni. Maka satu undang-undang juga mesti kita kena gubal bahawa mana-mana mangsa ini mesti diberikan pembelaan. Duit mereka kalau ada diputus kalau dia mahkamah memang dia menjadi mangsa, duit itu ke mana pergi? Mesti buat satu undang-undang. Duit itu kalau ada mangsa pulangkan saja kepada mereka. Tak perlu lagi lah mereka nak melalui tuntutan silver dan sebagainya. Inilah yang saya harap supaya nasib kepada mangsa-mangsa skamer ini mestilah diberikan pembelaan. Katanya, pada 2010, hanya 38 kes penipuan dilaporkan, namun dalam tempoh 10 tahun, kes melonjak kepada 50,214 pada 2020. Pada 2018, sebanyak 23,788 kes jenayah cyber dilaporkan melibatkan kerugian sebanyak 2.8 bilion ringgit, 13,515 melibatkan kes mule account atau akaun keldai. Pada 2019 pula, 28,508 kes dilaporkan melibatkan jumlah kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit. Akaun keldai adalah akaun bank yang digunakan kepada pihak ketiga tanpa mengetahui tujuan sebenar penggunaan akaun tersebut. Belanjawan 2021 memperuntukkan 27 juta ringgit untuk membina dan menaik taraf infrastruktur digital negara termasuk aspek keselamatan. Seorang wakil PAS pula mahu penggunaan teknologi perlu dimaksimumkan memandangkan aktiviti pembelajaran banyak tergendala susulan pelaksanaan sekatan pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan contohnya, apabila universiti ditutup, pihak universiti juga terpaksa memotong yuran pengajian yang diperlukan bagi menampung perbelanjaan pentadbiran universiti. Tambahan pula, mahasiswa masih perlu belajar walaupun tinggal di rumah melalui medium aplikasi dalam talian. Hal ini pastinya memerlukan penggunaan teknologi yang maksimum bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Kesemua ini memerlukan dana yang cukup dan konsisten bagi memastikan sesebuah institusi pendidikan dapat beroperasi dengan baik. Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik pula mahu kerajaan menilai semula pelaksanaan penutupan sesi persekolahan bagi menghadapi penularan COVID-19. Tidakkah KPM melihat pendekatan negara-negara yang tidak menutup sepenuhnya sekolah-sekolah mereka atau mengambil langkah-langkah yang disarankan oleh laporan WHO berkaitan pengoperasian sekolah sewaktu pandemik, terutamanya perihal memberikan kuasa kepada sekolah dan pihak berkuasa tempatan untuk menentukan keputusan buka ataupun tutup sekolah. Bagaimana agaknya anak-anak kita dapat menggantikan semula 6 bulan yang telah hilang dari kalender pendidikan mereka? Bagaimana pula dengan generasi cicir
yang akan terus hilang dari radar pendidikan negara setelah sekolah dibuka nanti. Penularan COVID-19 memaksa kehidupan diteruskan dalam norma baharu termasuk aspek pendidikan yang memerlukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara dalam talian. Justru Ahli Parlimen Jempol Datuk Salim Sharif mahu peruntukan khusus disalurkan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan internet termasuk di kawasan luar bandar. Dalam keadaan 5G, dalam keadaan hari ini sekolah semua ditutup, anak-anak belajar di rumah. Kawasan Jempol terutamanya banyak isu ini berlaku kerana bukan saja 5G, tak ada G pun ada. Siput manjang ya. Jadi anak-anak di luar sana jurang mereka ini jauh berbanding mereka yang di bandar. Jadi saya harap perkara ini dapat diberi peruntukan khusus seperti mana dalam bajet tempoh hari. Menyokong pendapat sama masalah talian internet biasa, jelas Ahli Parlimen Jelebu Datuk Jalaluddin Alias perlu diatasi terlebih dahulu. Ia kerana masih banyak kawasan luar bandar belum mendapat akses internet memuaskan. Kerajaan juga disaran memberi bantuan kepada Institut Pendidikan Tinggi Swasta IPTS yang amat terkesan dengan penularan COVID-19. Jelas Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Idris, sekatan pergerakan menyebabkan sesi pengambilan pelajar baharu terpaksa ditunda sekaligus menyebabkan kesan kewangan kepada IPTS. Bayangkan kesan domino yang akan berlaku sekiranya IPTS tidak mempunyai kewangan mapan dan tidak mampu juga meneruskan operasinya. Apa bekal jadi kepada pelajar yang sedia ada sekarang? Mereka telah mengambil pinjaman PTPN. Kita telah dipahamkan. Tetapi gagal menerusi pengajian kerana universiti atau kolej mereka terpaksa juga ditutup. Tambahnya, bantuan perlu dipertimbangkan kerana industri pendidikan tinggi menyumbang kira-kira 35 hingga 45 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Dalam aspek lain, beliau juga mahu kerajaan atau agensi-agensi berkaitan memberi tumpuan khas kepada sektor PKS. Ini terutama aspek memudahkan dan meringkaskan penyaluran bantuan jika terdapat ralat semasa proses pemberian bantuan. Untuk rekod, lebih 30,000 PKS menamatkan operasi sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada Mac lalu. PKS menyumbang kira-kira 38.9 bilion ringgit kepada KDNK negara pada 2019. Perbezaan pembangunan di Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung perlu disemak semula bagi mengatasi pembangunan tidak seimbang yang berlaku ketika ini. Perkara itu disuarakan beberapa ahli parlimen dari negeri itu ketika sesi perbahasan RUU Perbekalan 2021. Menurut Ahli Parlimen Sempurna, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, peruntukan diberikan Kerajaan Persekutuan perlu ditambah selaras keperluan semasa. Kita tahu bahawa Sabah sebuah negeri, sebuah wilayah yang besar. Sarawak begitu juga, jumlahnya agak besar. Tapi malangnya semenjak kita mencapai kemerdekaan, kita hanya mendapat peruntukan lebih kurang 5 bilion, 3 bilion. Ya. Belanjawan tahun lalu masa PH dibelanjakan 5 bilion. Tapi yang sampai ke peringkat akar umbi hanya dalam lingkungan 3.6 bilion saja. Ya. Dan kita tahu dalam setiap belanjawan yang dibentangkan di peringkat negara kita, belanja sehingga mencecah 200 bilion. Hari ini sempurna, boleh sikit bilion. Sempurna. Kita hanya sikit. Dapat 5 bilion saja. Dalam belanjawan 2021, Sabah menerima 5.1 bilion ringgit untuk pembangunan infrastruktur selain 3.8 bilion untuk kesinambungan projek Pembonyo dan pakej-pakej lain. Wakil Julau Larry Sun pula menyifatkan peruntukan diberi Kerajaan Persekutuan untuk Sabah dan Sarawak tidak adil selain jumlahnya semakin berkurangan. Justru peruntukan tambahan perlu diberikan terutama dalam projek-projek pembangunan di negeri itu. Dari segi infrastruktur asas, Sabah dan Sarawak serba ketinggalan. Sebagai contoh, Julau
yang sebesar Gabungan Perlis dan Melaka tidak mempunyai sebuah stesen minyak ataupun balai bomba dan penyelamat. Sepanjang 2018 hingga 2020, sudah 4 kebakaran berlaku, 3 rumah panjang dan sebuah asrama sekolah. Saya mohon pembinaan balai bomba kategori E, Julau, diberikan keutamaan dan dimasukkan di dalam senarai untuk tahun 2021. Beliau juga mahu usaha merapatkan jurang digital dan isu infrastruktur telekomunikasi turut diberikan perhatian khusus. Semasa pembentangan belanjawan 2021, Kerajaan Persekutuan akan mengagihkan peruntukan sebanyak RM4.5 bilion bagi pembangunan infrastruktur di Sarawak. Ke arah sama, kerajaan juga perlu berusaha mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jelas Datuk Zakaria, langkah itu boleh dilakukan menerusi pelaksanaan projek-projek baharu. Lebih-lebih lagi, kerajaan perlu kesaling hubungan Sabah dan Sarawak dari segi infrastruktur, jalan raya, memandangkan Indonesia telah mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia daripada Jakarta ke Kalimantan. Dengan persiapan infrastruktur, langkah sudah tentu Sabah dan Sarawak akan menerima impak yang bakal besar kerana berjiran dengan ibu kota Indonesia. Dewan Rakyat hari ini turut membentangkan rang Undang-Undang RUU Kewangan 2020 untuk bacaan kali pertama. RUU itu dibacakan Timbalan Menteri Kewangan 2 Muhammad Shahar Abdullah. RUU itu dibentangkan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Stem 1949, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Pendapatan Aktiviti Perniagaan Labuan 1960, Akta Kewangan 2012 dan 2018. Bacaan kali kedua akan dibaca dan dibahaskan pada mesyuarat kali ini juga. Akta Petroleum Cukai. Kerajaan akan memperuntukkan RM100 juta daripada langganan sukuk prihatin untuk menjalankan penyelidikan berkaitan penyakit berjangkit, merangkumi pembangunan vaksin serta kajian rawatan dan diagnostik. Akses vaksin dijangka boleh diperoleh seawal suku tahun pertama atau kedua 2021 bergantung kepada kelulusan daripada Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin, RM3 bilion yang diperuntukkan untuk membiayai vaksin COVID-19 tahun hadapan akan dimasukkan di dalam perbelanjaan khas kumpulan wang COVID-19. Jelasnya, pembiayaan vaksin bakal diperincikan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada penggulungan akan datang. Perkara itu akan dijelaskan dalam penggulungan jawapan oleh Menteri Kewangan nanti. RM3 bilion itu adalah anggaran. Anggaran berdasarkan kepada spektrum harga yang telah pun ditawarkan kepada negara-negara. Jadi kita tak dapat nak memberi satu anggaran yang tepat pada masa ini. Namun demikian, saya telah minta anggaran RM3 bilion itu disediakan oleh Menteri Kewangan dan Menteri Kewangan akan menjawab bahawa keperluan peruntukan RM3 bilion itu akan dimasukkan dalam kumpulan wang COVID-19, satu pembelanjaan khas. Jawatan Kuasa Khas Akses Bekalan Vaksin COVID-19 telah ditubuhkan pada Oktober lalu. Khairy menjelaskan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO setakat 13 November lalu sudah menyenaraikan 11 vaksin menjalani ujian klinikal fasa 3. Kerajaan juga telah berkomunikasi dengan 10 pengeluar vaksin. 8 pengeluar dihubungi secara terus dan 2 lagi melalui Fasiliti Akses Global Vaksin COVID-19 atau COVAX.
Beberapa rundingan juga berada pada fasa akhir dan pengumuman rasmi akan dibuat apabila ia telah dimeterai tidak lama lagi. Kementerian Pendidikan KPM menyediakan kemudahan pembelajaran dalam talian melalui Pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia D5. Manakala bagi murid yang tidak mempunyai akses internet dan peranti bersesuaian, pengajaran dan pembelajaran turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan di saluran TV OK RTM dan Tutor TV Astro. Ia merupakan pelaksanaan pendidikan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKPP akibat penularan COVID-19. Pendidikan peranti dilaksanakan bagi membolehkan murid mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan lebih berkesan. KPM telah melaksanakan kajian keperkesanan pelaksanaan home-based learning pada 20 hingga 28 Oktober 2020 melibatkan pentadbir sekolah, guru, murid dan ibu bapa. Kajian ini bertujuan untuk menilai keperkesanan pelaksanaan PDP di rumah termasuk pembelajaran secara dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan aplikasi serta peranti yang meluas dan konsisten semasa PDP di rumah telah meningkatkan kemahiran dan kecekapan murid dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Namun, dapatan kajian ini tidak menggambarkan peningkatan kemahiran dan kecekapan murid secara menyeluruh kerana kajian hanya melibatkan murid yang mempunyai peranti di rumah saja. Datuk Dr. Mah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Puchong Gobind Singh Deo. Kira-kira 61 juta ringgit diperuntukkan bagi baik pulih 15 sekolah di sekitar Beaufort, Sabah. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Dr. Mah Hansun, bilangan itu antara 466 sekolah dengan bangunan daif di seluruh Sabah. Untuk Beaufort, kita telah sebanyak 15 projek untuk sekolah dengan bangunan yang daif telah dikenal pasti dan akan dinaik taraf dan kalau perlu dibina semula dengan kos berjumlah 61 juta ringgit. Mengenai timeline untuk penambahbaikan tersebut, itulah kita akan cuba sedaya upaya untuk melaksanakan dalam masa mengikut jadual. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Azizah Muhammad Dun. Tambah Datuk Dr. Mah, kementeriannya sedang berusaha menyediakan perkhidmatan internet di sekolah terlibat menerusi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA. Konsolidasi fiskal dan pengawalan hutang akan dilaksanakan melalui peningkatan hasil, pengukuhan pentadbiran dan pematuhan cukai serta peningkatan kecekapan perbelanjaan. Ia sejajar tumpuan kerajaan dalam memulih dan menjana ekonomi, khususnya menyokong aktiviti perniagaan dalam memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara. Sekiranya mengambil kira defisit fiskal semasa termasuk pembiayaan pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi, kedudukan hutang dan pendedahan liabiliti kerajaan dianggar mencatat 1.257 trilion atau 87.3% daripada KDNK pada akhir September 2020. Untuk makluman yang berhormat Padang Serai, kerajaan sememangnya sentiasa mengambil maklum dan prihatin terhadap kedudukan hutang negara dan bertekad untuk memastikan ianya dalam keadaan yang sentiasa terkawal dan tidak membebankan negara dalam jangka masa panjang. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Padang Serai, M. Karupaya pada pertanyaan bagi jawab lisan Dewan Rakyat. Sehingga akhir September lalu, hutang kerajaan persekutuan adalah 874.3 bilion ringgit, iaitu 60.7% daripada KDNK. Berdasarkan pengiraan had statutori, nisbah hutang kerajaan persekutuan yang merangkumi instrumen sekuriti kerajaan Malaysia, terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dan bil perbendaharaan Islam Malaysia mencatat 56.6% daripada KDNK.
Sebahagian besar hutang kerajaan adalah hutang domestik sebanyak 96.7%, manakala pinjaman luar pesisir adalah pada tahap rendah iaitu RM29.3 bilion, masih bawah had statutori ditetapkan iaitu RM35 bilion. Kerajaan akan terus mengenal pasti pendekatan paling ampuh dan mapan bagi mengekang penularan COVID berita palsu. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, ia sekaligus memastikan rakyat mendapat berita dan laporan yang sahih dan terkini. Jelasnya, sebarang berita dan laporan palsu serta penyalahgunaan media sosial ditangani melalui undang-undang sedia ada seperti Kanun Kesiasaan Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Isu penyebaran berita palsu turut disangkal dengan perkongsian maklumat yang sahih mengenai kenyataan media dan liputan berita atau video daripada RTM dan Perdana. Bagi tempoh Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 987 hantaran atau posting menggunakan maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Penyiaran Malaysia dan Perdana untuk dihebarkan di semua sosial media rasmi Japan. Teks jawapan Datuk Saifuddin disampaikan Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Dr. Mahang Sun. Tambahnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga sentiasa menghebarkan usaha-usaha kerajaan bagi membendung penyebaran berita palsu, terutama berkaitan pandemik COVID-19. Pelaksanaan projek lampu jalan kampung LGK jenis solar diod pemancar cahaya LED secara projek rintis dijangka dimulakan pada hujung tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, projek rintis itu melibatkan pemasangan 50 unit LGK solar LED yang bakal memberi manfaat kepada lebih 1,165 penduduk. Jelasnya, dua kawasan di negeri Perak dan Sarawak telah dikenal pasti untuk projek rintis tersebut. Memang sistem lampu jalan berkuasa solar ni memang menjimatkan. Justru itu Kementerian Luar Bandar sedang melakukan projek perintis. Dua kampung, satu kampung di Sungai Tiang, kampung Sungai Kejar di Ulu Perak dan satu lagi di Sarawak, kampung Long Semaduh dan kampung Long Sukang bagi memastikan konsep baru LED solar ni dapat kita yakinkan, malah kita boleh perluaskan ke seluruh negara bagi menjimatkan kos. Bila menjawab pertanyaan Wakil Sabak Benam Datuk Muhammad Fasih Muhammad Fakih. Pelan transformasi industri mineral negara yang sedang dirangka bakal dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam tempoh terdekat. Pelan menyasarkan tempoh 10 tahun bertujuan memastikan sektor industri mineral dapat dibangunkan secara holistik dan menjadi antara penyumbang utama pendapatan negara. Ini merupakan satu inisiatif bagi merancang semula industri mineral dengan perancangan yang dicadangkan dalam tempoh 10 tahun. Pelan transformasi ini akan dipacu dengan matlamat dan sasaran yang lebih jelas serta dibangunkan melalui pengukuhan teras utama yang merangkumi aspek tabik urus, berkesan, holistik, pembangunan industri, pembangunan data maklumat serta kemajuan teknologi dan inovasi. Bagi pihak kementerian, kita akan memastikan sasaran ditetapkan sepanjang 2020 hingga 2030 itu berjaya dicapai mengikut garis masa yang dirancang. Jelasnya, pelan bukan hanya tertumpu kepada perdagangan mineral dalam bentuk mentah tetapi turut menumpukan pengujudan peluang pekerjaan dan rantaian ekonomi lain seperti industri hiliran. Datuk Dr. Syamsul Anwar menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Pelaksanaan rasionalisasi pejabat wakil agensi kerajaan Malaysia di luar negara sedang dikaji dan diperhalusi di peringkat agensi pusat.
Menurut Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Mansur Osman, ia melibatkan cadangan rasionalisasi Pejabat Edukasi Malaysia EM dan seterusnya beberapa siri perbincangan dan sesi libat urus pemegang taruh Kementerian Pengajian Tinggi yang disertai JPA dan Kementerian Luar Negeri telah diadakan. Cadangan rasionalisasi ini dilaksanakan berikutan berlaku pengurangan peruntukan bagi pejabat IM luar negara. Sehubungan itu, terdapat 5 buah pejabat IM luar negara telah dicadangkan untuk ditutup, iaitu pejabat IM Chicago, Los Angeles, New Zealand, Ho Chi Minh City dan Perth. Pejabat-pejabat berkenaan didapati tidak lagi menyumbang kepada pertambahan pelajar antarabangsa ke Malaysia, pertambahan geran pendidikan atau sebarang peningkatan hasil kepada negara. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik. Menerusi rancangan Malaysia ke-11, kerajaan telah menggariskan strategi untuk menyusun semula institusi sektor awam bagi mengurangkan pertindahan peranan serta tanggungjawab antara agensi ke arah mewujudkan sektor awam yang dinamik. Justru, JPA melalui surat bertarikh 16 Mei 2019 telah menyatakan hasrat untuk melaksanakan rasionalisasi pejabat perwakilan dan wakil agensi kerajaan Malaysia di luar negara yang turut melibatkan pejabat EM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM memiliki pelan tindakan dan prosedur evakuasi sebagai persediaan menghadapi insiden kebakaran semasa tempoh gangguan bekalan air. Ia bagi memastikan usaha memadam kebakaran dan menyelamat berjalan lancar. Bomba juga ada kelonggaran untuk menggunakan pilih-pilih air yang ada di kawasan situ, untuk dibuka pilih-pilih air untuk digunakan mengambil air untuk membantu memadamkan kebakaran, dan berbagai cara lagi untuk memastikan bahawa kita ada cukup bekalan air untuk memadam api. So itu ada di antara perkara-perkara yang memang standard yang selalu dilaksanakan oleh bomba ketika ada kebakaran. Persoalan mengenainya dibangkitkan Ahli Parlimen Segambut, Hannah Yeoh. Jelas Zuraida, selain menggunakan tangki air sedia ada, Balai Bomba Berdekatan juga akan menyalurkan bantuan jika diperlukan. Laporan tadi mengakhiri berita Parlimen malam ini. Dalam kegembiraan menyambut perayaan atau menjalankan aktiviti rutin harian, jangan sesekali kita lupa bahawa rantaian wabak COVID-19 masih belum diputuskan. Kita mesti menang. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.